Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Maka dengan itu, kita hendaklah mengucapkan berbanyak-banyak alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mata pelajaran kita adalah pendidikan Islam bagi tahun 5. Bidang yang kita akan pelajari adalah bidang akidah. Okey, yang pertama sekali kita lihat tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini adalah nama Allah Al-Hasib. Seperti mana yang kita tahu bahawa nama Allah Subhanahu wa taala mengandungi 99 nama. Dan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hasib yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, kita lihat apakah pengertian nama Allah Al-Hasib. Pengertian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib bererti Allah Subhanahu wa taala Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik pencipta kita, yang mana setiap apa yang kita dapat di dunia ini daripada rezeki-rezeki, semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sudah tentukan seberapa banyak yang Allah Taala akan berikan kepada kita. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Okey, kita lihat dalil bukti daripada Al-Quran tentang nama Allah Al-Hasib. Okey, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Surah At-Talaq ayat 3, surah yang ke-65. Maksudnya, dan sesiapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3, surah yang ke-65. Okey, seterusnya kita lihat pengertian lain nama Allah Al-Hasib. Okey. Nama Allah Al-Hasib juga bererti Allah Subhanahu wa taala Maha menghitung. Okey, Allah Subhanahu wa taala Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menghantar 2 malaikat yang akan menjaga setiap apa yang kita lakukan, dia akan catat. Iaitu malaikat Raqib dan Atid. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita. Okey. Setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan, kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala memerintahkan malaikat dia supaya mencatat amalan kita. Sama ada amalan baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Okey, seterusnya kita lihat dalil. Okey, dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha sari'ul hisab." Surah Ali Imran ayat 199
surah yang ketiga daripada Al-Quran. Maksudnya, sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Okey, di sini Allah menunjukkan bahawa nama Allah Al-Hasib juga bererti Allah Maha menghitung. Sebab Al-Hisab di sini menunjukkan perhitungan. Surah Ali Imran ayat 199, surah yang ketiga. Okey, tawakal. Kita sebagai umat Islam, kita kena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna lain, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai dengan usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat kepentingan. Okey, kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Kita lihat kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Beriman dengan nama Allah Al-Hasib menjadikan kita individu yang mana nombor satu, meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan penolong kita. Bertawakal dan tekun berusaha. Jadi kita juga kena bertawakal dan kita juga kena tekun berusaha. Kita juga hendaklah sentiasa berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita solat kan. Jadi setiap mana kita solat, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa itu tidak kira masa, tidak kira tempat. Kita boleh mohon bila-bila masa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebiasaannya kita berdoa bila mana setelah kita melakukan solat. Jadi jangan lupa solat, selepas solat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha melipat gandakan amalan. Okey, yang kedua kita kena melipat gandakan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, iaitu menunaikan ibadat fardu dengan tekun. Kita jangan sesekali tinggal fardu. Amalan fardu kepada Allah Subhanahu wa taala kita kena buat dan kita kena laksanakan dengan penuh ikhlas. Dan kita kena juga memperbanyak amalan sunat. Kita kena memperbanyak amalan sunat supaya ia dapat menampung amalan wajib kita. Okey, yang ketiga, menghargai masa. Penuhi masa dengan perkara yang berfaedah. Okay, kita penuhi masa kita dengan membaca Al-Quran. Kita penuhi masa kita dengan menziarahi. Dan kita buat apa sahaja perkara-perkara yang berfaedah. Jadi, dengan itu masa kita tidak akan terluang dan masa kita akan jadi masa yang berharga. Kemudian, kita juga boleh memenuhi masa kita dengan menghadiri majlis ilmu. Okey, kita boleh menghadiri majlis ilmu yang mana majlis ilmu itu penuh dengan keberkatan. Dan orang yang menghadiri majlis ilmu, insya-Allah dia juga akan jadi orang yang berilmu, insya-Allah. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Okey, yang ni kadang-kala kita sedar, kadang-kala kita tak sedar. Jadi, kalau kita sedar, kita kena jauhi pergaduhan. Kita kena memelihara aurat dengan sempurnanya. Jadi, kita kena ingat maksiat itu banyak. Dan kita kena hindarinya. Kenapa? Kerana dengan kita menghindari maksiat, maka kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah, yang terakhir sekali, marilah kita sama-sama memperbanyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah maha besar. Mudah-mudahan dengan zikir ini dapat dipermudahkan segala urusan kita
dan diperbanyakkan amal kebaikan kita insya-Allah. Beriman dengan nama Allah, beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib menjadikan kita sentiasa berusaha mendapatkan pahala sebanyak mungkin dan menghindari dosa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.